Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, jumpa lagi di dalam rancangan YouTube saya, Ras Anwar. Jadi hari ini saya nak buat rancangan yang sedikit berbeza. Bukan pasal ride, bukan pasal review produk, tapi berkenaan dengan bila kita nak camping dengan menaiki motor touring. Jadi Abang Haji nak cerita apa barang-barang yang kita nak bawa yang boleh muat di dalam touring bike. Touring bike yang ada, contoh kami pakai BMW DS, kita ada 3 tong. Adakah 3 tong ni mencukupi untuk kita pergi bercamping dengan keadaan selesa? Camping ni dia kata tuan-tuan ya, kita bertuah hari ni sebab Abang Haji ada bawa seorang kawan ni yang juga budak touring bike lah. Dia ni, Abang Haji ambil dia ni nak bersema dengan dia ni pasal dia sudah bercamping 30 tahun. Makna dah period 30 tahun dia ni bercamping, mula dengan basikal, kemudian pergi kereta, kemudian pergi 4x4, kemudian sekarang ni dia anak-anak semua dah besar, dia bercamping dengan isteri dia ataupun solo, dan dia pakai GS R1200 Rally. Jadi dia ni cukup cekap lah dengan produk, dengan apa yang nak dibawa dan semuanya. Jadi kita tak payah buang masa. Ini dia kita, Abang Zali kita. Zali. Jadi first kali kita nak tahu, adakah praktikal kalau kita nak pergi camping bawa touring bike ni? Sama ada solo atau bawa isteri? Okey, mode of transport ni kita boleh pilih. Touring bike ni bagi saya, kalau untuk keadaan kita di sinilah di Malaysia ni, lebih daripada sesuai lah. Sebab kita punya jalan, kita punya akses apa semua tak ada masalah. Kalau kita ada, kadang-kadang camping site ni ada off-road sikit-sikit. Nak sampai dalam 1 kilometer atau 2 kilometer off-road tu, so kita punya touring bike ni boleh lah, boleh on-road, boleh off-road. Tengok kamera kan. Boleh on-road, boleh off-road. Jadi pilihan yang sesuai lah. Okey. Kalau kita bawa partner, contoh kita bawa isteri, rasa Abang Zali cukup tak barang-barang untuk muat dalam satu touring bike ni? Untuk 3 hari 2 malam punya camping, cukup tak tidak? Kalau kita pergi dengan partner, dia sebenarnya box kita ni lebih daripada cukup. Cuma masalahnya adalah cara kita packing dan cara kita menyusun. Cuma ada pembahagian dia, barang-barang yang lembut, yang collapsible, kita boleh letak dalam box. Barang-barang yang macam ada panjang sikit, keras sikit atau apa, macam contohnya macam kursi, meja, kita boleh ikat lah. Kita boleh ikat di atas box ataupun atas seat. Dia masalah yang boleh kita selesaikan lah. Tapi ni Abang Zali ya, Abang Haji nak tanya, BMW ni dia ada 2. Satu kalau GS lah, dia ada standard Vario box dia, Vario boxes dia yang buka pada tepi. Kemudian ada satu geng lagi yang tong aiskrim ni. Tong aiskrim yang buka pada atas kan. Jadi dua-dua Vario pun cukup untuk 3 hari 2 malam. Cukup. 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 Saya tambah sikit. Sekiranya tiga box ni rasa macam agak-agak tak cukup, kita boleh gunakan dry bag. Dry bag. Kita boleh gunakan dry bag. Dry bag ni dia boleh masuk macam-macam benda, dan sekiranya kita ada pilihan, kita boleh je ikat dry box kita dekat atas box kita. Jadi maknanya ada solution lah. Okey tuan-tuan, seterusnya saya tak nak buang masa lagi. Kita nak tanya Abang Zali lah, apa benda yang kita perlu bawa essential. Ini kalau tuan-tuan bawa ni memang cukup dah selesa dah lah. Kira boleh tidur nak bawa ni ada depan saya ni. Jadi Abang Zali akan explain apa benda yang kita kena bawa, the essential yang boleh kita bagi keselesaan untuk kita camping. Jadi Abang Zali, okey, silakan. Apakah benda-benda yang kita go on the tent side dulu.
Okey, terima kasih je. Okey, berkenaan dengan peralatan perkemahan ni, dia terbahagi kepada dua lah. Satu, barang-barang perlu ataupun essential. Satu lagi add-in ataupun kita ada pun boleh, tak ada pun boleh. Okey. Alright. Kita pergi kepada barang-barang perlu. Kalau ada benda ni, baru kita boleh berkemah. Okey. Pertama sekali, nama pun perkemahan. Kita kena ada kemah yang sesuai untuk keperluan kita. Okey. Kalau kita solo, kita boleh ada kemah kecil. Kita berdua, kita boleh ada kemah yang sederhana, elaborate sikit untuk yang teringin nak berkemah atau apa-apa. Cuaca kita yang iklim khatulistiwa ni, kita kena pilih kemah yang ada good aeration. Pengudaraan. Pengudaraan. Kalau kita pakai kemah yang memang temperate punya, blok, salji apa semua sekali, memang dia kukuh, cantik apa semua sekali, tapi panas. Tak selesa lah untuk kita. Okey. Good aeration lah. Kebanyakan produk-produk Asia dari China, dari Jepun apa, dia orang akan create kemah-kemah yang design dia sesuai dengan iklim kita. Contohnya, saya ambil contoh satulah, bukan saya nak promote brand. Cuma contoh je, macam Nature Hike punya produk, saya dah guna dalam 3 tahun lebih lah macam tu. Kemah-kemah Nature Hike produk ni, dia simple, double layer, dan dia punya aeration cukup bagus. Maknanya dia ada mesh part, lepas tu dia ada coverage untuk hujan. Jadi kita lengkap lah. Kalau kita bawa kemah dia, kita boleh protect daripada panas, daripada hujan. Dan sebelah siang, yang maknanya sebelah siang tu kita boleh masuk dalam kemah dan duduk dengan selesa, sebab aeration dia cukup baik. Kalau kemah yang tak ada aeration, siang memang tak boleh duduk dekat dalam lah. Macam masak. Malam mungkin okey. Jadi tuan-tuan, ini contoh kemah. Ini kemah Abang Zali punya lah, Nature Hike. Ini untuk 2 orang. 2 orang. Kecil je tuan-tuan. Ini terus masuk dalam tong tu, kiri atau kanan memang muat. 1 kilo lebih sikit. 1 kilo. Okey, selain daripada kemah, apa yang kita perlu ada, Abang Zali? Okey, bila kita dah ada kemah, maknanya kita dah boleh pasang kemah, dah jadi macam rumah kita lah. So bila dah ada rumah, macam-macam benda yang kita boleh masukkan dalam tu. So untuk berkemah ni, selalunya lantai tempat kita kemah ni tak rata, masuklah tepi laut, hutan, atau dia punya lantai dia kadang-kadang beralun. Tak sama. Jadi kita nak tidur dengan selesa ni, kita perlu macam ada satu tilam nipis lah. Tilam nipis, kita boleh panggil dia sleeping mat ke apa-apalah. Macam-macam term ada. Tapi dia bentuknya macam tilam nipis, dan selalunya kita boleh tiup. Kita boleh tiup, masuk angin dengan mulut saja, tak payah pakai pump apa-apa. Dia dah cukup lah untuk cover kita punya berat. 70-80 kilo ni tak ada masalah lah. Ni air mattress lah. Ya. Air mattress. Tapi Bang Zali, sebelum kita letak air mattress ni, kita kena letak ground sheet dulu tak? Ya, bila kita nak pasang kemah, pertama kali sebelum kita pasang kemah, kita kena letak ground sheet. Ground sheet ni tugas dia sebagai protection layer lah. Daripada atas permukaan bumi ni, normally dia akan, bila sebelah malam, wap air akan naik. So ground sheet ni dia protect wap air yang naik tu daripada direct contact dengan kita. Dan dia juga berperanan menjadi first layer yang menjaga lantai kemah kita tu supaya tak rosak lah. Mungkin ada benda tajam, batu, duri atau apa-apa. Kalau nak koyak pun, ground sheet yang koyak dulu lah. Jadi ground sheet ni dia murah, senang replace. Kemudian Abang Zali, bila ground sheet, lepas tu kita masukkan kita punya air mattress lah dalam. Kemudian ada setengah-setengah orang dia pasang fly sheet atas kemah tu. Jadi fly sheet ni apa pula dia punya ni? Alright, fly sheet ni dia macam extra protection untuk bumbung kemah kita. Kalau kita kemah di bawah pokok kelapa ke bawah pokok ru ke tepi-tepi laut tu, selalunya dia akan ada dia punya
ranting-ranting kecil ataupun tai burung ke whatever, dia akan jatuh ke kemah kita. Kalau kita ada fly sheet, dia extra protection lah. Maknanya apa-apa juga yang jatuh daripada atas tu, dia tak kena direct kemah dan tak kena kita dengan direct lah. Extra protection. Kemudian satu lagi, sekiranya hari panas, dia macam bumbung yang untuk bagi kita teduhan lah. Macam jadi kemah, kita tak payah duduk dalam kemah lah. Kita keluar duduk bawah fly sheet ni lah. Bawah fly sheet, letak bangku, sepak-lepak, sembang-sembang dia selesa lah. Sembang-sembang, minum kopi, ada kursi. Tuan-tuan ingat kursi ni, meja ni, semua ni nak akan masuk dalam motor. Tuan-tuan percaya, kejap lagi saya tunjuk macam mana buat. Tadi kita cakap pasal air mattress kat bahagian dalam untuk tidur. Kemudian bantal pun ada. Bantal ni kecil je tuan. Bermakna tuan-tuan bantal ni Abang Haji boleh masuk dalam motor anytime aja. Dan at least kita tidur nyenyak lah malam tu sebab dah penat kan. Bila ada bantal ni sedap lah. Ini semua tuan-tuan boleh carilah dekat Decathlon, tak mahal semua ni. Jadi benda-benda ni kedai-kedai yang outdoor ni pun ada jual. Okey. Jadi sleeping bag. Macam mana pula cerita? Sleeping bag ni dia selalunya bagi saya lah, dia sangat-sangat berguna lah. Sangat-sangat berguna sebab apa? Bila selalunya kita pergi ke perkemahan ni, selalunya dia sejuk sebelah malam. Sama ada tepi laut dengan angin laut ataupun dekat tempat air terjun. Dia memang malam tu kadang-kadang menggigil lah. Jadi kita perlu sleeping bag untuk bagi kita sedikit protection lah. Ni tuan-tuan, ini Abang Zali punya sleeping bag. Ini yang branded. Ni Decathlon punya. Decathlon. Ini murah-murah aja tu. Tapi saya rasa ni besar ni sebab saya punya sleeping bag lagi kecil. Sleeping bag ni ada banyak-banyak saiz. Sekarang ni yang baru-baru tu semua lebih kurang besar-besar ni aja. Tapi sleeping bag ni tak apa tuan-tuan. Kalau dia besar pun dia lembut. Jadi kalau kita masukkan dalam box, dalam apa-apa, kita boleh kompres dia. Dia nampak aja besar tapi dia tak keras kan. Jadi kita boleh masuk dalam box tu, kita boleh tekan dia sikit. Jadi ruang dia sebenarnya kecil je. Okey. Kemudian apa lagi lah? Tali dengan packs ni untuk pacak-pacak ni lah kemah lah. Dia bila kita pasang kemah Abang Haji bila kita pasang kemah, kita perlu ada anchorage. Anchorage ni maknanya kita perlu anchor kemah tu lah. Kita kukuhkan kemah tu. Kalau tidak, kemah kita akan kena tiup angin terbang semua sekali. Jadi bila kita beli kemah, selalunya saya belum pernah jumpa kemah yang dijual tak ada pack. Setakat ni semua ada pack. Tapi pack standard ni dia cuma dalam 4 ke 6 inci. Pack standard ni dia boleh guna pakai sekiranya kita kemah dekat padang, kawasan-kawasan tanah yang tanah padat. Jadi kita cocok 6 inci tu, dia tahan, tak tercabut. Keadaan dia berbeza kalau kita berkemah di tepi laut, di mana kawasan berpasir. Kalau pack 6 inci ni kena angin kuat, tercabut, memang terbang. Jadi kalau kita nak pergi berkemah di tepi laut, anchorage dia kita kena sama ada kita kena buat sendiri ataupun beli yang ready made dalam market. Ada yang 8 inci, ada yang 12 inci, ada yang 1 kaki setengah. Banyak variety adalah. Tapi untuk tepi laut kita perlu pack yang at least 12 inci lah. At least. Kalau lebih panjang, kita boleh cocok lebih dalam, lebih kukuh. Satu lagi, dan ada kita bercakap pasal pack, kita kena bercakap pasal tali. Ada orang panggil paracord. Ada orang panggil rope. Tak kisahlah nak panggil apa, tapi dia tu benda yang boleh mengikat kemah kepada pack kita. Jadi saya nak cakap satu benda, carilah tali-tali yang boleh menganjal. Yang elastik. Elastik. Fleksibel fleksibel. Sebab apa, bila kena tiup dengan angin, tali tu akan stretch. Stretch. Kalau kita pakai tali yang tali rafia tak boleh lah. Boleh tapi tak sesuai lah. Tak sesuai. Bila kena pressure dia akan putus. Tali yang fleksibel ni kena pressure dia akan menganjal. Jadi bila tarik dia akan balik. Jadi dia lebih sesuai lah.
Kita dah settle part-part kemah ni. Sekarang ni kita nak tanya Abang Zali part-part orang panggil apa, utensil. Bukan utensil, apa saya punya dalam list saya ni, accessories lah, dengan cooking punya material. Kalau kita nak ada peralatan untuk memasak sekarang ni lah, dia banyak jual complete set. Maknanya satu bundle tu everything in ada, tak payah risau. Kalau dulu zaman-zaman saya umur belasan tahun dulu, terpaksalah pinjam mak bapak punya cerit apa semua. Sekarang dia ada dalam satu paket yang macam ni. Boleh beli kat Decathlon mana-mana ada lah. Kedai-kedai outdoor ataupun Decathlon. Yang ni saya beli kat kedai. Alright, dalam set memasak ni, kita ada normally setiap set akan ada benda-benda yang saya akan tunjukkan ni lah. Pertama sekali dia akan ada periuk. Ni periuk ni boleh settle masak nasi, masak kari, whatever kita tak masak lah. Masak air boleh kan? Masak air pun boleh. Tapi selalunya untuk minum, dia akan ada cerit kecil lah. Untuk dua orang, saiz ni untuk dua orang lebih dari cukup dah. Okey. Lepas tu kalau kita nak goreng telur atau apa-apa yang simple, kita pun tak ada kuali. Jadi so semua ni satu bundle Satu bundle. Mangkuk pun ada dia sikit je. Jadi macam ni lah benda-benda yang asas ni. Jadi benda asas ni dah membolehkan kita buat simple cooking dekat campsite. Okey. Cuma ada sikit lah tambahan dia. Kita kena ada mak, ada mak, cawan, kolek, whatever dia nak panggil lah apa pun, untuk kita buat air dan minum. Dan kita kena ada pinggan untuk kita buat makan kan. Okey Abang Zali, tadi the cooking, sekarang ni masak macam mana pula? Okey, right. So untuk masak, kita selalunya akan ada satu dapur kecil fleksibel. Bagi saya lah, dapur kecil yang paling saya suka, yang fleksibel ni, saya panggil spider. Panggil spider. Dia macam laba-laba. Dia punya kaki tu macam laba-laba kecil. Kalau kita tengok dia punya kotak dia, besar ni je. Kotak yang besar ni boleh isi satu dapur. Jadi dapur dia ni lah. Ni saiz dapur dia. Angkat Abang Zali. Okey lah, kecil je kecil tuan-tuan macam ni. Jadi saya tengok kita macam mana kita nak lipat dia jadi benda kecil tadi kan. Ni besar kan? Okey. Ini gas dia lah. Ni kanister dia. Okey, benda ni dia collapsible. Kita boleh lipat macam tu. Nanti dia akan jadi kecil. Masuk dalam plastik oren tadi. Okey. Ni semua kita boleh gulung. Kecil macam tu, boleh dah masuk dalam. Ini gas kanister dia. Kalau nak pakai yang macam ni pun boleh. Kalau nak pakai tong yang panjang tu pun boleh, tapi dia ada adapter. Okey. Ini tahan berapa hari bang? Kalau kita guna untuk masak Maggi, masak air sikit, 3 hari 2 malam tak habis. Tak habis Tak habis. Tak payah bawa spare ke, tak payah Selalu saya bawa. Bawa spare satu lah. Anything happen, adalah backup. Okey. Tapi kalau ada dua kanister gas, teknologi dah cukup tinggi, cukup luas. Banyak lampu-lampu LED yang harga RM20, RM30, paling mahal pun RM50 lah. Okey. Tapi power cukup. Cukup cantik. Alright. Macam contoh yang lampu yang ada dekat tangan saya ni, harga dia baru RM35. Okey. RM35, tapi kalau kita pasang malam, lampu memang cerah. Memang cerah. So rechargeable. Ini sangkut dekat dalam kemah lah. Okey, ini ada tempat sangkut dia. Kita boleh sangkut dekat tali atau whatever lah. Okey. Dan dia punya macam shower kan. Dia punya cahaya dia light memang dia. Kalau lampu macam ni untuk kemah sorang-sorang, satu pun dah cukup. Tapi selalunya lah saya akan bawa dua. Okey. Sebab ialah barang-barang elektrik ni kadang-kadang dia buat hal. Jadi kita ada backup. Okey, ini dia connect kepada power bank lah. Kita tak pakai power bank pun boleh, nak pakai pun boleh. Dia ada USB di belakang. Oh, dia mana dia dah rechargeable dah? Dah. Oh, tekan switch on. Oh, bila habis kita recharge balik pakai power bank lah. Kalau untuk 8 jam tu
tak penat. Saya punya pengalaman untuk tidur malam, kadang-kadang kita tidur pun lewat kan. Pukul 10, pukul 12 tu kita start tidur, pukul 5 kita dah bangun. Lebih daripada cukup lah. Lebih daripada cukup? Lebih daripada cukup. Okey. So kena make sure charge siap-siap daripada rumah lah. Tapi kalau kita bawa dua, in case satu padam, adalah backup. Okey. Kita dah habis part. Sekarang dah boleh ada kemah, boleh tidur, boleh masak kan. Okey, sekarang ni contohlah camping ni kalau tak buat bonfire memang tak sah lah. Dia tak nama camping lah, tak macho kan. Jadi kena ada unggun api, ada kayu bakar-bakar sikit kan. Barulah ada feel camping kan. Jadi bila nak cari kayu apa semua ni nak kena ada pisau, betul tak? Adakah kita nak bawa parang nak pergi cari kayu ni? Jadi Abang Zali cerita sikit. Okey. Alright. Ni salah satu daripada essential item lah kalau kita nak bawa pergi berkemah ni. Kalau dulu-dulu orang selalu panggil Swiss Army knife. Okey. Alat-alat yang beratus kan. Ya. Alat-alat yang macam ni sekarang ni banyak, bukan aja Swiss Army knife, macam-macam yang saya punya ni chemical company bagi ya. Jadi G Planter. Jadi cuba tunjuk sikit kat kamera. Okay. Macam-macam semua. Okey, kita pergi tengok. Pertama sekali dia ada pisau. Pisau ni pun memang powerful, memang tajam, memang cukup kuat. Boleh potong kayu Okey, kalau ranting-ranting kayu memang kita boleh guna ni. Okey. Lagi satu, kalau kayu tu agak besar sikit lah, kita nak belah dia, kita boleh letak mata ni dekat kayu dan kita ketuk lah jadi macam kita masih, kalau ada benda ni kita dah boleh buat unggun api. Okey. Dan potong kayu ataupun belah kayu yang bukanlah besar macam pokok ni kan. Tapi besar-besar. Bolehlah buat bonfire boleh. Itu kita dah cover kemah, kita dah cover, dah ada kemah, dah boleh makan. Sekarang ni kita nak relax lah kan tepi pantai apa. Jadi kena ada furniture. Abang Zali ni cerita sikit. Kat kita orang ni yang kita orang duduk ni, meja, kursi pun ada macam-macam jenis. Yang ni macam rendah sikit. Yang macam saya punya ni siap boleh tidur. Jadi bermaknanya tuan-tuan tak payah perlu bawa hammock. Jadi ni kita boleh berlunjur. Tuan-tuan bayang duduk macam ni tepi beach, bawah pokok kelapa. Memanglah terbaik. Abang Zali tunjuk sikit nak lipat meja ni. Saya memang cukup tertarik meja ni. Okey. Dia macam ni, dia punya mekanisme dia simple. Okey, ni dia punya tabletop dia. Tabletop dia. Ini dia punya kaki. Kaki dia pun kita lipat macam tu. Dah, dia jadi sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Nak gulung balik, just gulung je macam ni. Dia tak ada perlu pening-pening kepala. Lipat balik, dia ada wrap dekat sini. Okey, sekarang ni ada essential yang kita pergi camping ni, kita masuk tempat orang kan. Dan kita ni kena jaga kebersihan lah saya rasa. Environment Environment ni adalah hak kita semua bersama. Jadi kita pun tak suka bila kita pergi kawasan tu kotor. Jadi kita pun bila kita meninggalkan tapak tu pun kita make sure benda ni bersih lah untuk orang lain guna. Betul lah? Setuju Betul. Okey, apalah yang kita nak bawa ni? Okey, terima kasih Pak Haji. Sangat isu yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita pening kepala dalam media sosial ni. Orang komplain campsite kotor, bersepah, tak ada sikap yang baik apa semua, kutuk, saling-saling menyalahkan satu sama lain. Tapi pertama sekali kita educate diri kita sendirilah. Kita mula dengan diri kita. Kalau nak pergi kemah, jangan lupa bawa satu benda yang sangat penting ni, ialah black bag lah, plastik sampah. Plastik sampah yang hitam, yang biru, yang putih, whatever dia, bawalah. Bawalah 2-3 keping supaya kita punya sampah tu kita boleh masukkan dalam beg tu dan kita boleh bawa dan buanglah di tempat yang sepatutnya. Janganlah sampah-sampah. Rule number 1 kalau kita nak bercamping lah, environment, alam sekitar kita kena take care lah. I think we also as a fellow campers lah, if we go to camping site, if it's dirty, then we feel disappointed. And it's not free. Some of this camping site we have to pay. Betul tak? Abang Zali RM50 satu tapak, betul tak? RM30. Jadi kita nak bersih. Jadi kalau kita nak bersih,
kita kena bersihkan lah. Kita kena start with ourselves. Kami ni, saya dengan Abang Zali ni, dengan info-info yang kami discuss ni, dapatlah menyemarakkan lah semangat tuan-tuan kalau nak bercamping dengan touring bike lah. Kita tambah sikit baju. Kos camping ni sangat-sangat minimal lah. Sangat-sangat minimum. Jadi bukan kata you kaya baru boleh, tak. You tak ada duit apa pun boleh. Macam barang-barang ni pun sekali beli je kan. Sekali beli, you ada dalam RM1,000 you dah boleh komplit dah. Komplit set kan? Tak sampai RM1,000 pun. Tak sampai RM1,000 pun. Jadi maknanya dia barang-barang ni pun pakai bertahun-tahun. Macam kemah kalau kita pandai jaga, 5-6 tahun tak ada masalah. Ada kemah saya dah 10 tahun tak rosak. Jadi saya daripada Ras Anwar mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Abang Zali. Sama-sama. Saya sebenarnya selalu 2-3 kali pergi camping dengan dia. Ni nak pergi lagi lepas ni. Jadi siapa nak ikut, kontak saya. Kita pergi dengan Abang Zali.